daerah Tutong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah Auda kita dapat bersua lintas langsung dari daerah Tutong yang akan membawakan satu pengisian pakej program dan juga beberapa maklumat semasa. Baik, Alhamdulillah keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekan Tutong khususnya dalam keadaan mengizinkan cerah ya. Apapun mudah-mudahan yang kita dirancang semoga Allah permudahkan semuanya. Baik, sebelum itu kita kongsikan dulu Auda maklumat mengenai dengan acara pentas perayaan malam bagi daerah Tutong. Pada malam ini diteruskan lagi persembahan rentak hiburan yang akan dipersembahkan oleh DVS Band ya. Seperti biasa akan bermula pada pukul 8.30 malam. Jadi bis kita dialulukan hadir ya ke perayaan daerah Tutong ini sama-sama menyaksikan persembahan yang akan dibawakan pada malam ini dari DVS Band rentak hiburan. Baik, kita akan kongsikan lagi nanti satu info semasa, tetapi sebelum itu kita akan beralih seketika untuk menyaksikan satu pakej program yang akan dibawakan bersama rakan setugas saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda penonton, pernahkah Auda mendengar perkataan kukuran kelapa? Jadi pada Auda yang mungkin tidak pernah mengenalinya, lebih-lebih lagi generasi masanya, inilah masanya untuk saya tunjukkan bagaimanakah usul kukuran kelapa itu. Jadi inilah dia di belakang ini, koleksi-koleksi kukuran kelapa yang ada di Laming Kampung. Dan kukuran kelapa ni daripada namanya sahaja kita ni tahu ia digunakan untuk menggarut buah kelapa. Jadi bagaimanakah cara untuk menggunakannya dan bagaimanakah usul kukuran kelapa ini akan saya bawakan kepada Auda menerusi pakej program kali ini. Dan untuk itu teruskan kesenaran bersama saya. Kukuran ialah sejenis alat yang memiliki mata kukuran bergerigi diperbuat dari logam atau besi yang digunakan untuk mengukur, mengeruk atau mengikis isi kelapa. Ia juga merupakan suatu alat penting yang tidak asing lagi bagi masyarakat terdahulu, terutama di Kepulauan Tanah Melayu pada suatu ketika dahulu. Kepentingan alat ini pada waktu itu menjadi satu keperluan dalam sesebuah rumah kerana suri rumah menggunakannya untuk mendapatkan kelapa dan santan. Setiap rumah mempunyai sekurang-kurangnya satu kukur untuk kegunaan harian. Mengimbau kembali zaman kegemilangan alat berkenaan, Awang Haji Samihon Haji Kecil berkongsi cerita bahawa kukur kelapa adalah sejenis alat yang dikategorikan sebagai mesin ringkas yang sangatlah efektif dan boleh dianggap satu alat yang berjaya dicipta sebelum adanya mesin penggarut kelapa elektronik yang lebih moden kini. Sememangnya penggunaan kukuran kelapa piasaunya ini, kalau cakap baru Tutong, kukuran butan. Penggunaannya memang telah lama digunakan sejak tahun ini dianggarkan kira-kira ini kurun ke 19 sudah. Kalau ini membuat kukuran itu, pertama sekali yang perlu pikirkan ialah mata kukuran. Mata kukuran itu paling utama lah. Yang kedua ialah tempat duduk. Tempat ini dengan kuda ni, dekat kuda atau mesti ada, dua-dua mesti ada. Pembelian kayu bukan sebarang kayu lah. Pertama sekali orang zaman dulu diorang menggunakan kayu-kayu yang tahan yang tahan digunakan. Sekali ambil saja pasal dari digunakan. Pertama sekali daripada pokok kulit papa. Biar pakai keras sikit tu. Ataupun daripada kalau mau pokok kelapa tu daripada jati boleh juga, dia tahan sikit aja. Tapi kalau ada bentuk atau boleh menggunakan daripada bahan-bahan lain lah. daripada pokok durian, daripada tibadak dan sebagainya. Mana-mana pokok yang tahan lah, yang digunakan untuk yang mudah dan menyenangkan mereka untuk membuatnya. Sebelum proses mengikis isi kelapa dilakukan, terlebih dahulu diambil kelapa tua, lalu dibuka kulit luaran kelapa tersebut dengan menggunakan alat pembuka piasau. Setelah kulit luaran kelapa selesai dibuka,
dibuang sabut-sabut kelapa yang ada pada tempurung. Kemudian, dengan menggunakan pemarang, hujung tempurung kelapa ditebuk lubang bagi mengeluarkan airnya terlebih dahulu. Setelah air kelapa dipindahkan, barulah diketuk-ketuk di bahagian tengah tempurung kelapa sehingga ia terpisah atau terbelah dengan sendirinya. Di dalam tempurung itu, terdapat isi kelapa berwarna putih yang akan digarut. Baik ada penonton, sekarang tiba masanya untuk menunjukkan bagaimana cara untuk menggunakan kukuran kelapa ini. Jadi apa yang penting yang kita perlu tahu adalah bagaimana cara duduk di atas kukuran kelapa ini. Jadi cikgu akan kongsikan terlebih dahulu, cikgu bagaimana untuk kita ni duduk di atas kukuran kelapa ini. Adakah ada cara yang tertentu atau bagaimana? Okey. Untuk sebelum kita mulakan mengukur buah kelapa ni, yang paling utama tadi tahu ialah kedudukan cara duduk. Cara duduk yang paling utama dulu. Yang kan bantu duduk itu selesa ataupun tidak. Yang paling pentingnya adalah selesa lah. Pertama kali kalau tadi lelaki duduk macam ni boleh. Belipat kaki macam mana ataupun macam ni pun boleh. Mana saja nah. Duduk macam ni pun boleh juga mana yang adalah. Tapi kalau perempuan macam ni lah lebih bagus lah. Lebih sopan lah. Lebih sopan. Tapi kalau pun boleh tutup lagi makan ke? Tutup makan lah supaya nampak aurat ni kan. Itu yang paling penting lah. Kemudian seterusnya kita akan mengukur buah kelapa. Cara ini pegang, nanti datang sini, ini pegang macam ni empat tangan, pandai lah. Ini pegang masih bisa. Ukur saja. Yang caranya kita ini ke depan, kukurnya tadi. Cuma ni saja. Ya, cuma ni ke depan saja, ke depan cuma ni. Kemudian kalau sudah ini sudah kalang, katakan saya tunjukkan caranya, ya. Ya, tanpa laju benar. Okey, kalau sudah ada terdapat senator yang ini yang isi kelapa yang tadi parutan datu gugur tadi saya. Tulak saja. Jangan menggunakan tangan. Because tangan tadi megang kulit. Mungkin tangan kena kuturkan. Tulak saja. Ataupun saya rapikan. Jadi itu adalah salah satu tips untuk menjaga kebersihan ketika kita menggarut kelapa. Untuk mendapatkan hasil parutan yang cantik dan halus, kelapa perlulah dipegang dengan lembut dan ia diparut dengan cara mengikis dari sisinya, kemudian di tengah-tengah. Pastikan ketika mengikis isinya, tidak perlulah menekan keras kelapa tersebut ke mata kukuran. Jika tidak, hasil akan menjadi kasar dan kehitam-hitaman kerana telah memarut kelapa hingga ke tempurungnya. Mata kukuran juga memainkan peranan kerana mata kukuran yang kasar akan menghasilkan isi kelapa yang besar, tetapi kalau matanya halus, ia akan menghasilkan isi kelapa yang halus. Sesuai dengan namanya, kukur kelapa digunakan bertujuan memarut isi kelapa untuk menyediakan santan untuk masakan. Namun ada juga sebahagiannya dijadikan sebagai minyak kelapa atau minyak supa. Jadi penggunaan kukur kelapa amat penting kerana pada masa dahulu tiada peralatan lain yang boleh digunakan bagi menggantikan kukur kelapa. Ya penonton, alhamdulillah sebenarnya saya rasa bertuah ya apabila diberi peluang untuk mencuba secara langsung penggunaan kukuran kelapa yang memang telah wujud lama sebenarnya dari sekitar 40-an kelia. Dan juga inilah dia cara bagaimana menggunakan kukuran kelapa. Ini adalah hasil isi kelapa yang telah pun digarut tadi. Dan memang kelazimannya isi kelapa ni kita ni gunakan dalam masakan tradisional lah. Memang masakan Melayu, masyarakat Melayu banyak menggunakan daripada isi kelapa yang dijadikan sebagai santan dan sebagainya. Jadi saya harap kepada penonton akan dapat sedikit sebanyaklah mengenali ataupun mengetahui mengenai dengan kukuran kelapa, cara gunanya dan apa yang kita harapkan sebenarnya agar alat-alat yang dahulunya dapat kita ni lestarikan semula, khusus untuk generasi masa kini agar mereka tahu juga bagaimanakah orang kreativiti orang dulu-dulu tu dapat menghasilkan kukuran kelapa hanya daripada sumber alami. Dan saya kira sampai di sini sahaja kita bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.